Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita sambung perbincangan tentang firqah Murji'ah, kumpulan Murji'ah yang berpecah belah kepada beberapa kumpulan. Sebelum kita bincang tentang kumpulan-kumpulan itu, kita rujuk balik kepada kepahaman Murji'ah yang berasaskan kepada menangguhkan hukum sama ada kafir ataupun murtad ataupun dosa-dosa yang besar pada hari akhirat, tak boleh hukum di dunia. Ataupun mereka yang mengharapkan dibebaskan daripada kesalahan-kesalahan itu. Kerana kata mereka sebagaimana maksiat tidak memberi mudarat pada iman. Begitulah kufur tak dimudaratkan oleh perkara yang membatalkannya. Mereka juga berdalilkan kepada ayat Quran. Jadi masalah. Kerana mereka juga orang Arab, belajar Quran. Cuma kepahaman mereka salah. Dalil mereka firman Allah Ta'ala, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Surah At-Taubah ayat 106. Dan kumpulan yang lain yang diharapkan ditangguhkan, diserahkan urusan kepada Allah, terpulang pada Allah sama ada mengazabkan mereka atau menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perlu diketahui bahawa ayat ini ada sebab nuzul, sebab turun ayat dia. Sebab turun ayat ialah berkait dengan 3 orang sahabat yang tidak pergi perang Tabuk. Bukan dengan sebab tidak beriman, mereka beriman. Tapi malas. Kerana sayang nak singgah pokok kerma dan buah-buahan yang sedang berputih. Nak tinggal kebun. Nak tinggal binatang yang sedang bunting. Lalu mereka tak pergi perang Tabuk. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Mereka dipulak oleh Nabi SAW dalam masa beberapa hari. 10 hari. Iaitulah Mararah bin Ar-Rabi', Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, menyatakan bagaimana iman mereka masih ada. Dan Allah Ta'ala menerima taubat mereka dan mereka diradai oleh Allah. Maka ayat ini tak ada kena-mengena dengan pahaman Murji'ah yang salah itu. Pahaman itu salah, tak betul. Sehingga tak boleh hukum orang murtad jadi murtad. Tak boleh laksanakan hukuman di atas dunia.
tangguh pada hari akhirat. Mereka dinamakan Murji'ah. Seterusnya golongan Murji'ah terbahagi kepada 3 kumpulan yang besar. Di samping kumpulan yang kecil. Yang pertama Murji'ah Jabariyah. Yang menyerahkan kepada Allah. Baik, jahat pun Allah Ta'ala buat. Tak ada guna dengan hamba. Mereka yang menangguhkan hukum dalam perkara iman dan mengikut Jaham bin Safwan dalam perkara amal. Ini pengikut Jaham bin Safwan yang telah kita baca dulu. Mereka menangguhkan hukum dalam perkara iman. Orang yang murtad tak boleh hukum murtad. Pada waktu dia murtad. Dia semua berhala ke, dia apa ke, tak ada kata kafir lagi. Tunggu hari kiamat lah. Ini tak boleh, salah. Kerana sabit dan hadis Nabi SAW, Nabi menghukumkan orang murtad. Ayat Quran ada hukum berkait dengan murtad. Dengan reddah. Tapi mereka menangguhkan hukuman ini. Termasuklah maksiat. Pengikut Jaham bin Safwan, kan kata mereka, itu takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat. Bukan dengan pilihan dia. Ini satu kumpulan. Yang kedua, Murji'ah Qadariyah. Mereka menangguhkan hukum dan perkara iman dan mengikut Qadariyah dan Mu'tazilah dan perkara qada dan qadar. Jadi perbuatan itu dengan perbuatan hamba. Tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Semua yang dibuat oleh makhluk ini ialah dia sendiri buat. Tak ada hubungan dengan kuasa Allah Ta'ala. Kalau macam itu, semua orang berniaga untung. Semua orang buat berjaya. Semua obat jadi sembuh penyakit. Tak betul pemahaman ini. Kerana di sana ada kuasa Allah Ta'ala. Hukum dosa dan pahala berkait dengan ikhtiar dan kemampuan manusia. Dalam perkara yang tak boleh ikhtiar, tak ada kemampuan, tak ada dosa dan pahala. Dia Qadariyah menganggap semua perbuatan hamba. Yang Jabariyah hati perbuatan Allah Ta'ala. Yang ketiga, Murji'ah Khawarij. Mereka yang tidak mengikut 3 golongan tersebut di atas. Ini yang keras. Menganggap buat maksiat jadi kafir. Dosa besar jadi kafir. Ini Khawarij. Mazhab Khawarij. Tapi hukuman itu ditangguh pada hari akhirat. Kemudian mereka berpecah pula kepada kumpulan-kumpulan berdasarkan kepada pemimpin-pemimpin. Ada pemimpin pula. Lepas itu pecah pada pemimpin. Murji'ah ni. Di antaranya Al-Yunisiyah. Pengikut Yunus atau Yunus bin Aun As-Samri. Di antara ajaran As-Samriyah ni yang pertama, Al-Yunisiyah. Menyatakan bahawa iman itu di dalam hati dan lidah, iaitu makrifat Allah Ta'ala, kasih dan tunduk kepadanya, dia sampai berikrar dengan lidah. Sesiapa yang mempunyai perkara ini, dia beriman. Habis. Tak masalah. Iman ni benda hakikat. Dia buat kafir, buat apa, itu tak boleh hukum. Yang kedua, ta'at bukan daripada iman. Ta'at bukan daripada iman. Dan seseorang yang beriman itu masuk syurga dengan ikhlas. Dan yakinnya bukan dengan ilmu dan ta'at. Pada macam itu, malaikat tak perlu tulis amal. Sedangkan, Quran mengatakan, ada kiraman katibin. Malaikat yang menulis amal perbuatan manusia. Ada ilmu yang Allah Ta'ala beri. Ilmu yang manusia usaha, belajar. Kepada mereka tak ada ini semua. Ikhlas saja. Asal ikhlas cukup. Tak beramal pun tak apa. Ini satu pahaman yang salah. Kemudian Al-Ghassaniyah. Pengikut Ghassan Al-Kufi. Yang menyatakan bahawa, yang pertama, bahawa iman itu ma'rifatullah. Kenal Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan berikrar dengan wahdaniyatillah, dengan esa Allah. Dan apa yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Secara ijmal, bukan secara tafsil, secara ijmal. Secara umum.
percaya pada Nabi, pada Islam, pada Allah secara umum. Secara bawang cukup. Detail tak ada. Detail ni sembahyang rukun Islam, rukun iman yang berkait dengan macam-macam pecahan dia. Perkara yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh, yang harus. Dan seseorang yang menafikan perkara yang wajib, yang mutawatir, yang diketahui, keluar daripada Islam. Itu hukum dia. Mereka ni tak ada. Cukup tahu Islam. Percaya ke Islam, tak buat apa pun. Ini satu kumpulan ni. Satu pahaman. Yang kedua, seorang yang tahu bahawa memakan babi itu haram. Dengan tidak tahu babi yang haram itu kambing atau apa, maka dia beriman. Ini pelik. Orang yang berkata, aku tahu bahawa Allah mewajibkan haji ke Kaabah. Tetapi aku tidak tahu di mana Kaabah. Boleh jadi di India. Maka dia beriman. Ini pakai begitu saja. Ini ajaran pelik macam ni orang suka ikutlah. Padahal ajaran yang bodoh. Yang bodoh. Sebab dia tak kenal babi. Babi ni seluruh dunia ada babi. Kalau orang tu tak kenal babi, dia tak apalah. Buat tak kenal. Kalau semua orang kenal babi, kalau makan juga, buat tak kenal lah. Buat tak kenal. Kaabah semua orang Islam tahu duduk di Mekah. As-Sawbaniyah, pengikut Abu Thawban. Abu Thawban. Yang menyatakan, semua ajaran ini dah tak ada sebenarnya. Disebut sebagai catatan saja zaman dulu. Kalau ada pun terpencil, kawasan pedalaman. Kawasan yang jauh. Bawa ilmu pelik. Ini. As-Sawbaniyah, pengikut Abu Thawban yang menyatakan. Yang pertama, bahawa iman itu ialah ma'rifah. Ma'rifah. Banyak orang bercakap ma'rifat. Apa ma'rifat? Tak tahu. Sebut saja. Ma'rifat ini kenal dan iqrar dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perkara yang tidak harus pada akal membuatnya. Dan barang yang harus pada akal meninggalkannya tidak termasuk dalam iman, kata dia. Tak masuk dalam iman. Iman itu ialah ma'rifat dan iqrar dengan Allah dan Rasulnya. Dengan perkara tidak harus pada akal membuatnya. Dan barang yang harus pada akal meninggalkannya tidak termasuk dalam iman. Jadi amalan tak masuk dalam iman. Yang kedua, menganut fahaman qadar baik dan jahat itu daripada hamba, bukannya daripada Allah. Bukan daripada Allah Ta'ala. Semua daripada hamba. Ini qadariyah. Sama dengan qadariyah. Dan imamah, ini politik. Kepercayaan politik dia. Imamah, kepimpinan itu, tidak sabit melainkan dengan ijma' umat Islam. Seorang ketua negara sah dengan ijma'. Orang tak 100% orang sokong dia buat sah. Kalau tidak, tak sah. Ini semua pahaman yang mengarut. Mana boleh berlaku ijma', orang setuju berlaku dalam dunia. Tak ada macam tu. Ada orang yang setuju, tak setuju. Ijma' itu ialah sepakat ulama-ulama yang mu'tabar. At-Taumaniyah, iaitulah pengikut Abu Ma'ad At-Taumani. Di antara ajarannya ialah, ajaran dia, iman itu ialah barang yang terpelihara daripada kufur, iaitu nama pada semua perkara-perkara yang kalau ditinggalkan salah satu daripadanya maka jadi kafir. Cukup. Kalau orang tu tinggal perkara yang menyebabkan dia kufur, sah imannya. Tak ada iqrar, tak ada suatu keyakinan yang tambah-tambah, tak ada. Yang kedua, orang yang membunuh Nabi atau memukulnya kafir. Kerana membunuh dan memukul, tetapi meringankannya kalau bermusuh dan marah kepadanya. Kata dia. Kalau bunuh tu jadi kafir. Kalau marah saja, tak jadi kafir lah. Bermusuh tak jadi kafir. Sedangkan, bila tak percaya kepada Nabi, bermusuh, jadi kafir lah. Yang ketiga, meninggalkan sembahyang dan puasa. Kalau menghalalkannya, menjadi kafir. Kalau meninggalkannya dengan niat untuk qadha, tidak menjadi kafir. Ini sama dengan kita lah. Cuma berdosa lah. Berdosa. Ada tempat sama, tempat tidak. Jadi keliru lah. Yang keempat, orang yang bersifat fasik, yang mengerjakan dosa bukannya musuh Allah. Dan bukannya wali Allah. Kata dia. Musuh Allah pun tidak, wali Allah pun tidak. Orang yang fasik itu. Pelajaran dia.
Kemudian Al-Marisiyah. Ini nama mazhab. Pengikut Abu Abdurrahman Bishr bin Ghiyas Al-Marisi. Ayahnya beragama Yahudi. Ayah dia Yahudi. Datuknya pernah menjadi hamba Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an. Seorang sahabat Nabi Zaid bin Khattab. Pernah jadi hamba Zaid bin Al-Khattab. Al-Marisi seorang pemimpin Murji'ah di Baghdad, mubtadi' dan menyesatkan. Mubtadi' mencipta ajaran tak ada dalam Islam. Pada mulanya dia mempelajari agama daripada Al-Qadhi Al-Qudah Abu Yusuf rahimahullah. Mula-mula jadi murid pada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini Qadhi Al-Qudah. Iaitu ketua hakim negara di zaman Harun al-Rashid. Itu akhirnya. Iaitulah murid pada Abu Hanifah. Qadhi Abu Yusuf ni seorang alim mazhab Hanafi yang mujtahid. Dan kitab karangan terkenal ialah Al-Kharaj, berkaitan kewangan negara. Al-Kharaj karangan Abu Yusuf ini terkenal jadi rojokan kewangan negara. Alimlah di semasa dengan Imam Syafi'i juga. Ni, semasa Imam Syafi'i, dia mujtahid mazhab. Semasa dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Syafi'i belajar Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Dia ni qadhi ni jadi qadhi ketua hakim negara. Mula-mula Bishr bin Rahman ni jadi murid pada Abu Yusuf. Seterusnya dia terpengaruh dengan ilmu falsafah dan ilmu kalam. Terpengaruh falsafah dan ilmu kalam, ilmu bahas dalil-dalil, guna akal. Kemudiannya mengambil ajaran sesat yang dibawa oleh Jahan bin Safwan. Abu Yusuf memisahkan diri daripadanya. Abu Yusuf halal dia. Halal dia. Dia menyembunyikan diri di zaman Harun al-Rashid sehingga di zaman Al-Ma'mun. Yang menganut pahaman mengatakan Quran itu baru, dia muncul semula di tengah masyarakat. Ad-Darimi rahimahullah yang mengarang kitab As-Sunan telah mengarang kitab yang khusus menolak ajaran Al-Marisiyah. Zaman Al-Ma'mun ialah zaman gerakan penterjemahan. Buku-buku falsafah, buku-buku bahasa Greek, buku-buku bahasa Parsi, buku-buku bahasa Rom, bahasa Latin, macam-macam bahasa. Diterjemah dalam bahasa Arab. Pada awalnya menterjemahkan buku-buku sains, buku teknologi, buku perubatan, buku hisab, macam-macam buku. Kemudian ikut sama terjemah buku falsafah. Bila terjemah buku falsafah menyebabkan banyaknya zahir ahli falsafah menggunakan akal. Bahas tentang ketuhanan gunakan akal. Sedangkan ketuhanan tak mampu dicapai oleh akal manusia semuanya. Maka jadi sesat. Al-Ma'mun menganut fahaman Mu'tazilah. Ini jadi masalah. Jadi bencana pada umat Islam. Zaman dia kemajuan sains teknologi berlaku dengan pesat. Tetapi berlaku pengaruh falsafah zaman itu. Bila Ma'mun memerintah, Ma'mun menganut mazhab Mu'tazilah, Al-Marisi ini muncul balik. Mula-mula dia sembunyi. Di antara pahaman yang dibawa oleh golongan ini ialah satu, kata dia, iman itu ialah tasdik dengan hati bersama lidah. Macam kita lah. Tasdik dengan hati bersama lidah. Iman itu. Yang kedua, sujud kepada berhala dan matahari tidak kafir, tetapi dalil pada kufur, kata dia. Bila ada dalil, jadi kafir lah. Jadi pelik. Dalil saja tak jadi kafir. Buat dalil je. Yang ketiga, mustahil mengekalkan orang yang mengerjakan dosa besar ke dalam neraka. Bukannya harus. Padahal mengikut hukum syarak, Allah Ta'ala mengekalkan orang kafir dalam neraka. Mengekalkan orang beriman dalam syurga. Orang buat dosa besar, diampun oleh Allah. Bila habis tempoh, dibebaskan. Dia bawa ajaran yang peliknya. Mustahil mengkalkan orang yang mengerjakan dosa besar ke dalam neraka, bukannya harus, kata dia. Bukannya harus. Allah Ta'ala tak ada kuasa lah. Yang keempat, perkara yang menjadi derhaka kepada Allah dikira dosa besar. Semua perkara maksiat dosa besar belaka. Ini pelik. Dosa besar. Sedangkan ada dosa kecil dan ada dosa besar. Asy-Syamriyah. Pengikut seorang bernama Abu Syamar.
Ketuanya Abu Syamar. Di antara ajarannya ialah satu, iman itu ialah ma'rifatullah. Tunduk kepadanya, kenal Allah dan tunduk padanya. Kasih kepadanya dan mengaku dengannya bahawa Tuhan yang satu tiada seumpamanya sesuatu pun selagi tidak ada hujah daripada para anbiya. Dia kait. Jadi tak ada hujah. Kalau ada hujah, kena tolak Tuhan ni. Begitu. Yang kedua, menganut fahaman menolak qada dan qadar. Di samping dasar yang menjadi pegangan golongan Murji'ah. Menolak qada dan qadar. Tak ada qada dan qadar. Qada dan qadar ni adalah rukun iman. Menurut ahli sunnah wal jamaah, golongan inilah yang paling kafir di kalangan semua kumpulan Murji'ah. Kerana paling melampau berpegang dengan ajaran mereka dan menolak qada dan qadar. Menolak rukun iman. Kata-kata dia tolak rukun iman. Hak yang atas dia tak tolak rukun iman. Qada dan qadar. Cuma keliru dalam kefahaman. Hak ni tolak rukun iman. Seterusnya Murji'ah Qadariyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Setelah kita bincang tentang Murji'ah Jabariyah, hari ini kita bincang pula tentang Murji'ah Qadariyah. Murji'ah campur dengan Qadariyah. Murji'ah ialah yang berpahaman menangguhkan hukuman di hari akhirat. Di antaranya tak boleh hukum orang murtad keluar daripada Islam. Tak boleh hukum orang kafir dan sebagainya di atas dunia, tunggu pada hari akhirat. Qadariyah Jabariyah pula ialah meletakkan qada dan qadar semua daripada Allah, tidak ada ikhtiar sedikit pun pada hamba. Sedangkan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, qada dan qadar daripada Allah, ikhtiar dan pilihan diberi pada hamba mengikut kemampuan. Adapun Qadariyah pula ditambah dengan kepahaman qada dan qadarnya daripada hamba, tak ada daripada Allah. Semua perbuatan hamba itu tak ada kuasa daripada Allah. Allah Ta'ala suruh kuasa pada hamba. Terdapat golongan yang lain di kalangan Murji'ah yang memberi penekanan kepada masalah iman, irja' dan qadar. Golongan ini berpecah kepada beberapa mazhab seperti berikut. An-Najjariyah, pengikut seorang yang bernama Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Di antara ajarannya ialah yang pertama, kuasa hamba yang dinamakan usaha boleh memberi bekas. Perbuatan hamba boleh memberi bekas. Orang berniaga mesti untung, tak ada rugi lah. Kalau ikut pahaman ini lah, berobat mesti sembuh, seolah-olah begitu. Ini bercanggah dengan apa yang berlaku dalam kenyataan.
Yang kedua, menafikan ru'yatullah dengan nyata pada hari kiamat nanti. Menafikan adanya diberi oleh Allah Ta'ala dalam syurga boleh melihat Allah Ta'ala dengan sifat yang tak sama dengan makhluk berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ila rabbiha nazirah, akan melihat wajah Tuhannya pada hari kiamat. Yang ketiga, menganggap kalam Allah itu baharu. Sifat kalam Allah Ta'ala itu baharu, bukannya qadim. Baharu arti makhluk lah. Sedangkan sifat Allah Ta'ala ada sifat Allah Ta'ala pada zatnya, tak sama dengan makhluk. Yang keempat, iman itu ialah tasdik sahaja, percaya sahaja, tak perlu ikrar dengan lidah, tak perlu beramal, jadi orang yang beriman. Kemudian golongan ini berpecah kepada beberapa mazhab lagi, pecah pula akhirnya, iaitu Al-Barghusiyah, Az-Za'faraniyah dan Al-Mustadrikah. Ini pecahan-pecahan yang kecil, tak boleh dihurai, maka besar. Seterusnya Al-Jahmiyah, kumpulan Al-Jahmiyah, pengikut seorang bernama Jaham bin Safwan yang lahir di Khurasan. Khurasan ialah wilayah Islam zaman dahulu, merangkumi sebahagian Afghanistan, sebahagian Iran, sebahagian Azerbaijan, Khurasan, dan membawa ajaran sesat di sana, di Khurasan. Di antara ajarannya ialah Al-Jahmiyah ini ialah pada awalnya menimbulkan pahaman Jabariyah, qada dan qadar, tak ada ikhtiar pada hamba. Kemudian memasukkannya dengan beberapa pahaman Mu'tazilah dan Qadariyah. Dia tinggal Jabariyah jadi Mu'tazilah dan Qadariyah. Yang kedua, menafikan sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala tak ada sifat. Katanya kalau Allah itu mempunyai sifat, maka samalah ia dengan makhluk. Allah Ta'ala tak ada sifat, sama dengan makhluk. Sedangkan sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, disebut dalam Quran dan hadis. Yang ketiga, syurga dan neraka itu akan binasa, tidak selama-lamanya. Jadi ada kiamat pula pada itu. Sedangkan Quran mensabitkan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Seterusnya kumpulan Al-Bakriyah, pengikut Bakar bin Ukhs Abdul Wahid, dan menurut pengarang Al-Mizan, Bakar bin Ziyad Al-Bahili. Di antara ajarannya ialah mencipta hadis palsu dengan menyandarkannya kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dia kata Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mubarak ini ialah seorang ulama hadis yang terkenal, ulama yang terbilang, ulama yang ulum di zaman Abbasiyah, seorang alim yang berjihad dengan lidah, berjihad dengan kalam, tulisan, dan berjihad dengan pedang. Berjihad di medan perang, berjihad semua. Ini seorang alim yang hebat, dikenali Amirul Mu'minin fil hadis, raja dan ilmu hadis, dihormati oleh masyarakat. Dia pernah menulis surat kepada Al-Fudayl bin Iyad, rakan dia, seorang yang kuat dalam tasawuf, dalam fiqh, mengajar di Masjid Mekah, di Masjid Mekah Fudayl bin Iyad ini, zaman Abbasiyah juga. Dia tulis syair yang terkenal kepada Fudayl bin Iyad, menggalakkan supaya berjihad fi sabilillah. Jangan mengajar saja, duduk mengajar di masjid je buat ibadat, tak berjihad. Syair yang terkenal yang Abdul Haramain Abu Sultan
Ya Abdul Haramain law absartana la'alimta annaha bil ibadati tal'abu. Wahai orang yang sedang beribadat di dua tanah haram, kalau kamu tahu apa yang kami hadapi di medan perjuangan ni, kamu sedar kamu main-main saja buat ibadat. Dalam syair yang terkenal, dan bila Fudail ya baca syair ini, Fudail menangis dan diminta orang yang bawa surat syair itu tulis hadis Nabi SAW yang barang siapa yang keluar berjihad fi sabilillah, kita tak boleh sama mendapat fadilat yang keluar ini, kecuali kalau kita semayang selama tak tidur langsung, tak makan langsung. Kalau dia keluar 3 hari, dia berjihad, tidur dia pahala. Dia duduk saja pun pahala. Di mana lembah dia berhenti dapat pahala. Bukit dia daki dia dapat pahala. Tidur pun dapat pahala. Tapi orang tak berjihad, tidur habis tak ada pahala apa. Duduk saja tak ada apa-apa. Kalau kamu boleh buat begitu, puasa selama-lama, semayang selama-lama, tak makan langsung, boleh kamu sampai kelebihan itu. Abdullah bin Mubarak ni dihormati oleh masyarakat di zaman Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid pergi ke Madinah, dia juga pergi ke Madinah. Di mana Zubaidah, pemaisuri Harun al-Rashid, duduk di istana melihat orang ramai berkerumun. Seorang manusia yang datang, ramai orang berkerumun, menyambut dia lebih ramai pada menyambut Harun al-Rashid, lebih ramai pada menyambut khalifah. Sehingga Imam Malik turun daripada kudanya, berjalan kaki menghormati kedatangan Abdullah bin Mubarak. Dia tanya siapa dia, lalu dia beritahu itu Abdullah bin Mubarak. Lalu Zubaidah Masjid kata, engkau sepatutnya raja, bukan Harun al-Rashid, kerana penghormatan masyarakat terhadap dia lebih pada khalifah. Jadi pokok perkara ni dia pakai nama Abdullah bin Mubarak, hadis riwayat Abdullah bin Mubarak, padahal hadis palsu. Ini kerja dia, Bakar bin Ziyad al-Bahili, yang membawa ajaran Al-Bakriyah. Dia ada ajarannya ialah, yang pertama, Al-Bakriyah ni menganggap manusia itu roh sahaja, tidak termasuk jasad. Nama manusia tu roh, jasad dia bukan manusia. Terpelik ajaran dia ni. Jadi benda raib dalam manusia tu. Yang kedua, fahaman dia dosa besar yang dilakukan oleh ahli qiblah, hukumnya munafik dan menyembah syaitan, dan orang yang melakukannya kekal dalam neraka. Yang paling bawah di samping itu, dia masih lagi sebagai orang Islam. Tapi Islam juga. Sedangkan dia sebut dalam hadis, dalam Quran, orang yang beriman selagi ada iman sebesar zarah, dosa banyak mana sekalipun, akhirnya bebas daripada neraka. Adapun orang yang kafir kekal dalam neraka. Yang ketiga, Allah itu dilihat pada hari kiamat dengan rupa yang diciptakannya, dan berkata-kata kepada hamba-hamba dengan rupa itu, bukan mengikut zatnya yang asal, rupa lain Allah Ta'ala ni. Ini pelik ajaran dia. Yang keempat, kanuk-kanuk yang masih dalam buayan tidak merasa sakit walaupun dipukul, dipotong dan dibakar, dan menikmat dengannya walaupun ternyata dia menangis. Katuk budak-budak rakit benarnya, dia kata. Dah katuk lah pukul budak-budak ni. Ini fahaman salah, tak betul. Sedangkan budak tak ada perasaan. Yang kelima, mengharamkan bawang putih dan bawang besar. Bawang putih dan bawang besar haram, tak boleh makan. Bawang putih, bawang besar, sedangkan makruh, kecuali dia masuk. Bila masuk, hilanglah makruhnya. Dia haram terus. Dia pakai zahir hadis. Yang keenam, mewajibkan wuduk apabila berbunyi dalam perut. Ceruk perut kena ambil air mayang mula. Ini antara ajaran dia pelik. Sedangkan bila keluar angin, keluar najis, barulah hilang air semayang. Ini pahaman Al-Bakriyah tadi. Dalam fiqh pun dia menyeleweng, dalam akidah pun dia menyeleweng.
Seterusnya Ad-Dirariyah, pengikut Dirar bin Amar. Ini seorang lagi pula, Dirar bin Amar. Di antara ajarannya ialah yang pertama, melihat Allah pada hari kiamat dengan panca indera yang keenam yang dijadikan oleh Allah kepada orang yang beriman pada hari kiamat. Pada hari kiamat ni bukan mata, telinga, hidung saja, ada benda lain pula Tuhan buat. Benda pelik, boleh tengok Allah Ta'ala dengan panca indera itu. Hanya pelik ni ajaran dia. Yang kedua, yang menjadi hujah selepas wafatnya Rasulullah SAW, ia hanyalah ijma'. Bila Nabi sudah wafat, Quran hadis tak dibakar, pakai ijma' dia. Ijma' para ulama'. Ini ajaran salaf. Yang ketiga, mengingkari riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab berhubung dengan bacaan Al-Quranul Karim, dan menuduh kedua-dua orang sahabat radhiyallahu anhuma itu sesat. Di sana ada qiraat riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada qiraat riwayat Ubay bin Ka'ab, bacaan yang agak lain. Bacaannya lain. Dia mengingkari bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Dan Abdullah bin Mas'ud ini ialah seorang sahabat yang dikasihi oleh Nabi SAW. Dia anggap ulama dalam kalangan sahabat, orang alim dalam sahabat, meriwayatkan Quran dan hadis. Ubay bin Ka'ab ni pula ialah seorang sahabat yang alim dalam ilmu Al-Quranul Karim, dan ilmu fiqh, terkenal mengetahui bahasa asing, bahasa Ibrani. Sehingga malaikat Jibril suruh Nabi baca surah Al-Bayyinah depan Ubay bin Ka'ab. Jibril kata, wahai Muhammad, Tuhan suruh engkau baca Quran depan Ubay bin Ka'ab supaya Ubay dengar, kerana menghormati ilmu Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba dia anggap orang ni sesat. Ini ajaran Dirariyah ni. Yang keempat, mengakui iman seluruh umat Islam, meragui iman seluruh umat Islam, kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi orang beriman ni tak boleh percaya belaka seluruh dunia. Tak boleh percaya belaka. Kita tak tahu dalam hati dia. Beriman kedok tak tahu. Ini tak percaya ke orang. Sedangkan kita disuruh melihat bila zahir seorang tu Islam, beriman, Islam berimanlah. Yang batin serah pada Allah Ta'ala. Bila seorang tu nyata Islamnya, imanlah di sisi kita. Bila dia mati, urusan jenazahnya urusan seorang yang beriman. Dia mandi, di kapan, ditanam mengikut cara Islam, sembahyang cara Islam. Al-Karramiyah, mazhab Al-Karramiyah. Mazhab ini pengikut Abdullah bin Muhammad Karram An-Naisaburi As-Sijistani. Naisabur ni bandar di Iran. Dia dilihat pada zahirnya seorang yang warok dan ahli pidato yang memberi nasihat pada orang ramai, tetapi menjadi pemimpin besar ajaran sesat yang dikenali dengan Al-Karramiyah. Di antara ajarannya ialah, ajaran dia yang pertama, iman itu ialah iqrar dan percaya dengan lidah sahaja, tidak perlu pada hati iman itu. Yang kedua, Tuhan yang disembah itu berjisim, baginya hak dan kesudahan. Ini semua sesat ni. Ketiga, Allah itu berada di arah dan di sebelah atas, berpihak Allah Ta'ala ni, ada tempat macam makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk. Yang keempat, tidak berwuduk sebelum semayang. Semayang tak ada wuduk. Yang kelima, sembahyang musafir cukup dengan 2 takbir saja. Tak perlu qiyam, rokok, sujud, tasyahud dan salam. Kalau kita jalan sibuk-sibuk, pakai takbir Allah Akbar, tak ada rokok, sujud. Ini ajaran sesat dia. Yang keenam, sah bersembahyang dengan pakaian dan tempat yang najis. Sah semayang, pakaian, tempat najis. Sedangkan mengikut ulama'nya, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat tak jadi salah. Dia sah sepanjang masa. Yang ketujuh, sembahyang fardu, puasa dan haji tidak perlu niat. Sembahyang tak perlu niat, pakai begitu saja je. Yang ke-8, memandi mayat dan sembahyang ke atasnya sunat saja.
Mandi, semayang dan sunat kata dia. Yang ke-9, wajib ma'rifatullah itu dengan amal. Dengan amal. Bila seorang tu beramal, kenal Allah Ta'ala. Walaupun jahil. Yang ke-10, mengharuskan. Yang ke-10 tu, mengharuskan adanya 2 imam dalam satu masa. Sedangkan mengikut fiqh siasahnya, orang Islam perlu satu pemimpin, tak boleh 2 pemimpin. Kemudian Al-Ubaidiyah. Pengikut Ubaid Al-Kumaid. Di antara ajarannya ialah, yang pertama, Allah itu berupa manusia, kata dia. Buat tokong lah. Ini. Yang kedua, seseorang hamba itu apabila mati di atas tauhid, maka dosa dan maksiat yang dikerjakannya tidak menyebabkan apa-apa mudarat kepadanya. Tak maksud neraka tu. Ini. Maksiat tak ada apa-apa buat maksiat. Kemudian As-Salihiyah. Pengikut Saleh bin Amar As-Salihi. Di antara pegangannya ialah, yang pertama, iman itu ialah ma'rifatullah secara mutlak. Kenal Allah Ta'ala secara mutlak. Tak tahu sifat, tak tahu nama pada apa. Ini salah. Yang kedua, alam ini hanyalah mempunyai pencipta. Alam ini ada pencipta dia. Betul lah, alam ada pencipta, ada tukang buat. Lepas tu pentadbir daripada dia pula. Pencipta tu mesti pentadbir lah. Ini sekarang itu saja. Yang ketiga, kufur itu ialah jahil bukan Allah secara mutlak. Bila orang tu tahu agama, kafir selalu. Ni teruk, pasal dia jadi kafirnya. Yang keempat, orang yang berkata Tuhan itu 3 tidak kufur. Ini pelik. Tetapi ia tidak keluar malaikat dari orang yang kafir. Cakap ni jadi orang kafir, tidak dia kafir. Ini pelik. Yang kelima, bahawa ma'rifatullah itu ialah kasih dan tunduk kepadanya, walaupun dia engkarkan Rasulullah SAW. Sah dari segi akal. Iman seseorang itu pada Allah, walaupun dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Percaya pada Allah cukup, tak percaya Nabi kepada apa. Sedangkan rukun iman tu wajib beriman pada Rasul, pada kitab, malaikat dan seterusnya. Yang keenam, sembahyang itu bukannya ibadat. Dan tiada ibadat malaikat beriman kepadanya, iaitu makrifatnya, kenanya yang tiada lebih dan tiada kurang. Sembahyang bukan ibadat. Tak payah ibadat lah. Beriman, percaya cukup. Ini semua mengarut belakang ni. Yang ketujuh, harus bagi Allah menamakan dirinya dengan lawan kepada nama-namanya. Tuhan boleh letak nama buruk pada dia. Sedangkan al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Tak ada pada buruk nama Allah Ta'ala. Ini bila letak nama yang buruk pada Allah Ta'ala. Ini semua mengarut mereka ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita bincang tentang Firqah Al-Hululiyah, kumpulan Al-Hululiyah. Mereka ialah golongan ajaran sesat yang mendakwa roh Tuhan itu menjelma di dalam diri seseorang dan menganggap sebagai Tuhan, mengakui Tuhan. Mereka juga menghalalkan yang haram dan mentakwilkannya. Salah satulah ajaran ini kafir, keluar daripada Islam.
ajaran ini meresap ke dalam beberapa golongan Syiah. Golongan Syiah ada mengandung ajaran ini. Bahkan golongan orang Melayu kita pun ada juga mengandung ajaran ini. Dan mazhab-mazhab yang lain yang disebut dahulu masuk dalam beberapa mazhab yang lain. Kalangan Khawarij yang mendakwa Sunni tapi sesat. Di antaranya kumpulan yang mengandung ajaran ini ialah As-Sabaiyah yang telah kita baca, Al-Janahiyah, Al-Khattabiyah, Al-Syari'iyah, An-Numairiyah dan Ar-Rizamiyah. Di samping itu ada pula mazhab-mazhabnya secara berasingan. Di antaranya ialah ajaran atau mazhab yang sesat ini tidak perlu pada sembahyang, puasa dan ibadat-ibadat yang lain. Sembahyang yang wajib, puasa yang wajib, tak wajib. Kafir lah. Di samping menghalalkan yang haram, yang nyata haramnya dihalalkan. Di antaranya menghalalkan bangkai, daging babi dan boleh bertukar isteri. Ini semua sesat dan keluar daripada Islam. Mendakwa bahawa dia boleh berupa Nabi Adam, kadang-kadang Nabi Nuh dan kadang-kadang Nabi Ibrahim, kadang-kadang Nabi Muhammad dan sebagainya. Boleh merupa macam-macam rupa. Ini dakwaan dia. Kalau ada pun syaitan. Rupa tu bohong kerana syaitan tak boleh menunjuk rupa Nabi. Yang ketiga, dia berkata kepada pengikutnya, sesiapa yang melihat aku, saya terbakar dalam nurku. Kalau tengok aku, terbakar dalam nurku. Apa benda nur tak tahu. Gambang mereka ni. Tak tahu makna, cakap saja. Hashim bin Hakim Atha al-Muqanna bermahjala dengan ajarannya selama 14 tahun dengan mendapat bantuan daripada orang kafir yang berbangsa Turki. Orang kafir Turki tolong puak ini. Sehingga Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Sa'id Al-Jarashi. Ini berlaku di zaman Abbasiyah, zaman Khalifah Al-Mahdi. Apabila bala tentera Islam mengepung kotanya dan dia merasakan tiada harapan lagi untuk bertahan, dia meracun semua isteri-isterinya. Dia racun isteri-isteri dia. Apabila bala tentera Islam masuk ke dalam kota, dia ditawan, lalu dipancung kepalanya. Dibawa ke hadapan khalifah sebagai bukti dia telah dibunuh. Jasadnya dibakar ke dalam dapur yang telah sedia ada dalam kotanya. Bangkai dia bakar dalam kota dia, dapur dia. Kepala dia bawa balik, tunjuk ke khalifah. Di antara kumpulannya Al-Hilmaniyah, pengikut Abu Hilman Ad-Dimashqi, yang berasal dari Parsi dan besar di Halab, Syria. Asal dari Parsi, dibesarkan buahnya itu di Halab, Syria. Dan menyebarkan ajarannya di Dimashq. Dimashq ialah ibu negara Syria pada hari ini. Di antara ajarannya ialah yang pertama, Tuhan menjelma dalam diri tiap-tiap orang yang cantik. Oleh itu, dia dan pengikut-pengikutnya menyembah setiap yang dilihat yang cantik. Sembah belaka. Nampak comel, sembah. Yang kedua, ajarannya sesiapa yang mencapai martabat makrifat yang tinggi, halal kepadanya segala yang haram. Hanya semua mengarut. Nyatalah keluar daripada Islam. Banyak orang suka pelik-pelik ni. Seterusnya Al-Azafirah,
Mereka ialah pengikut Abul Adzafir Muhammad bin Ali Asy'al-Maghani. Di antara ajarannya, nama balik tapi perangai dulu. Asy'al-Maghani mungkin nama tempat mereka ni. Muhammad bin Ali Asy'al-Maghani. Jangan letak nama anak. Ini nama sesat. Di antara ajarannya, dia mendakwa bahawa roh Tuhan menjelma dalam rohnya. Dan menamakan dirinya dengan Ruhul Qudus, roh yang suci. Yang kedua, menghapuskan hukum syariat dan menghalalkan liwat. Menghalalkan homoseks, kahwin lelaki dan lelaki. Ketiga, mengaku boleh menghidupkan orang mati. Dia dakwa. Dia muncul di zaman pemerintahan Abbasiyah, di bawah pemerintahan Ar-Razi bin Al-Muqtadir. Akibat ajaran yang sesat dan menyesatkan itu, dia telah dijatuhkan hukuman bunuh dan disola. Dia bunuh dan disola. Seterusnya Al-Hallajiyah. Wallah.